Subjek Bahasa Melayu tahun 2. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita di tema 8 di bawah tajuk Integriti, Unit 22, Anak yang Baik. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca, memahami dan mengenal pasti idea utama, idea sampingan. Kemudian, murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks ayat majmuk. Baiklah, bagi melengkapkan pemahaman kita, murid perlu melaksanakan latihan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu pada muka surat 67, 71 dan juga 73. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ataupun ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan oleh perkataan melalui kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat tunggal menjadi kepada ayat majmuk. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis. Kita lihat contoh pada A. Razak mengambil sebuah buku cerita. Ini adalah ayat tunggal. Contoh B. Razak membaca buku itu. Ini juga adalah ayat tunggal. Bagi memastikan penggabungan ayat majmuk, kamu perlu menyambungkan dua ayat tunggal. Seperti contoh di ayat C. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Baiklah, mari kita lihat aktiviti pada muka surat 69 di bawah tajuk Anak yang Baik. Aktiviti 1. Kamu perlu dengar, sebut, kemudian tandakan right pada ayat majmuk. Kat sini ada 10 contoh ayat. 10 ayat yang perlu kamu kenali dan cari yang mana satu ayat majmuk. Okey, kita pergi pada nombor 1. Sekolah Sihat akan mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan. Ini adalah ayat tunggal. Jadi jawapannya salah. Kamu pangkahkan. Okey, ayat tunggal dia tiada kata hubung seperti dan, serta, tetapi. Okey, kita lihat pada ayat nombor 2. Cikgu Ramlah meminta murid-muridnya menyampaikan kad undangan kepada ibu bapa masing-masing. Okey, di sini juga ayat tunggal, tiada kata hubung. Maknanya salah, pangkah. Kemudian ibu bapa serta penjaga diundang ke majlis itu. Baiklah, ini adalah ayat majmuk. Okey, sebab apa? Ada kata hubung serta. Jadi tandakan right dekat sini. Okey, yang keempat, murid-murid perlu menyampaikan beberapa pesanan kepada ibu bapa mereka. Okey, ini adalah ayat tunggal sebab tiada kata hubung. Jadi kamu pangkahkan kat sini. Yang kelima, ibu bapa perlu hadir lebih awal kerana banyak undangan pada hari itu. Okay, di sini adalah ayat majmuk sebab ada kata hubung kerana, jadi tandakan right. Yang keenam, pada petang itu Seha berjumpa dengan ayahnya lalu menyerahkan kad undangan itu. Ini adalah ayat majmuk sebab ada kata hubung lalu. Kemudian ayah Seha membaca kad itu dengan telitinya. Ini adalah ayat tunggal, tiada kata hubung, pangkah. Dia berjanji akan hadir tetapi mungkin lewat. Ada kata hubung, maknanya adalah ayat majmuk. Dia tidak dapat hadir awal kerana ada tugas di luar daerah pada hari tersebut. Ini adalah ayat majmuk kerana ada perkataan kata hubung kerana. Okey. Yang terakhir, nombor 10. Seha berasa gembira kerana dapat menyampaikan amanat Cikgu Ramlah kepada ibu bapanya. Ini adalah ayat majmuk kerana ada kata hubung kerana. Tandakan right.
Simak jawapan anda. Kemudian kita pergi pada aktiviti 2, iaitu baca, fahami dan kenal pasti idea keseluruhan. Yang kita tengok pada muka surat 70 dan juga 71. Sebelum tu kita baca dulu petikan nilai hadiah Seha. Keluarga Seha mengadakan hari keluarga setiap tahun. Acara kemuncaknya ialah acara bertukar-tukar hadiah. Acara ini dinanti-nantikan oleh setiap ahli keluarga. Seha mahu memberikan hadiah yang terbaik kepada ibu bapanya. Dia hendak menghargai jasa mereka, namun Seha tidak mempunyai wang yang banyak. Dia meminta izin daripada ayahnya untuk menggunakan wang di dalam tabungnya. Dia membeli sebungkus biskut. Dia membungkus biskut itu di dalam sebuah kotak. Kotak itu diikatnya dengan reben yang cantik. Maaf ibu dan ayah, hanya ini hadiah yang saya mampu berikan kepada ibu dan ayah, kata Seha sambil mencium dan memeluk ibu bapanya. Terima kasih Seha, nilai hadiah tidak penting. Yang penting ialah nilai kasih sayang Seha terhadap ibu dan ayah, jawab ibu bapanya serentak. Ini adalah kisah tentang mengenai Seha memberi hadiah kepada ibu bapa mereka sempena hari keluarga. Lihat pada muka 71. Atas ni menerang dia nak idea utama, idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Apa itu idea utama? Idea utama ialah isi-isi penting di dalam sesebuah ayat ataupun karangan. Manakala idea sampingan ialah sesuatu idea yang perlu ditambah kepada ayat utama. Idea sampingan ini adalah bertujuan untuk melengkapkan lagi atau menyedapkan lagi sesuatu ayat. Idea keseluruhan adalah secara menyeluruh. Mari kita laksanakan aktiviti ini bersama-sama. Yang pertama ni, hari keluarga Seha. Ini adalah idea utama ni, hari keluarga Seha. Idea sampingan dia, acara kemuncak ialah bertukar-tukar hadiah. Kita gariskan bagi kamu nampak. Yang kedua, di sini ada 5 perenggan. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap perenggan ada idea utama dan juga idea sampingan. Kita pergi kepada perenggan kedua. Ingin memberikan hadiah. Dia dah bagi jawapan kat sini. Kita cari mana ingin memberikan hadiah. Ni, memberikan hadiah adalah idea utama. Seha tidak cukup wang untuk membeli hadiah. Namun Seha tidak mempunyai wang yang banyak. Yang ketiga, perenggan ketiga. Apakah idea utama yang sesuai untuk idea perenggan yang ketiga ini? Dia meminta izin kepada ayahnya untuk menggunakan wang di dalam tabungnya. Jadi kita pendekkan idea utama dia, meminta izin menggunakan wang tabung. Apakah idea sampingan? Idea sampingan, Seha membeli sebungkus biskut. Dia membeli sebungkus biskut. Perenggan yang keempat, memberi hadiah kepada ibu bapanya. Berikan kepada ibu bapanya hadiah. Idea sampingannya, Seha mencium dan memeluk ibu bapanya. Kemudian perenggan yang kelima, nilai hadiah tidak penting adalah idea utama. Jadi apakah idea sampingannya? Yang penting ialah nilai kasih sayang Seha terhadap ibu dan ayah. Itu adalah jawapan yang terakhir untuk idea utama dan idea sampingan. Apakah idea keseluruhannya secara menyeluruh? Idea keseluruhan adalah selalunya daripada tajuknya, hadir di tajuknya. Dimasukkan jawapan dekat sini.
Okay, kemudian kita lihat pada aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti 3 pada muka surat 72 dan juga 73. Okay, baca, fahami dan catatkan maklumat. Ini adalah antara perbualan Seha dengan ibunya. Ini adalah perbualan melalui telefon. Ada gambar telefon. Okey. Ini ibu telefon. Okey. Terlihat tarikh dia 28 Oktober 20. Kamu masuklah sini 2021 ke 2022 ke. Okey. Mari kita baca dialog. Semua kerja sekolah telah siap. Latihan matematik yang ditinggalkan oleh ibu juga sudah saya siapkan. Latihan itu saya buat sendiri tanpa bimbingan sesiapa. Wah, bagusnya. Pandainya anak ibu. Terima kasih ibu. Kami rindu akan ibu. Semalam, semasa menghantar ibu di lapangan terbang, saya berasa sangat sedih. Tetapi saya tahu ibu pergi demi tugas. Ya, ibu pergi sekejap sahaja. Lusa ibu akan balik. Jangan lupa buat semua tugasan yang ibu pesan. Ya, ibu tidak perlu risau akan pokok bunga di taman. Pokok-pokok itu saya siram lewat petang semalam. Petang nanti saya akan menyiramnya lagi. Esok dan lusa pula saya tidak akan lupa menyiramnya. Terima kasih Seha, ibu bangga akan diri kamu. Sama-sama ibu, saya seronok dapat membantu ibu. Tidak sabar rasanya hendak menunggu sehingga lusa. Jangan lupa ibu, kami akan menjemput ibu di lapangan terbang pada pukul 5 petang. Ini adalah perbualan melalui chat. Panjang tu ni. Ni ada macam WhatsApp, aplikasi WhatsApp mungkin. Okey, kita lihat aktiviti Seha semasa ketiadaan ibunya di rumah. Okey, ada 4 hari, 27 Oktober, 28 Oktober, 29 Oktober dan juga 30 Oktober. Okey, apakah aktiviti pertama yang dilakukan oleh Seha? Okey, dekat sini ada tulis 28 Oktober. Ni tarikh 28 Oktober ni. Okey. 27 ni semalamnya. Semalamnya. Apa aktiviti yang dibuat oleh Seha semalamnya sebelum 28 Oktober, perbualan antara ibu dan Seha? Okey, kita lihat. Jawapannya adalah menyiram pokok bunga pada waktu petang serta menyiapkan kerja sekolah dan latihan matematik. Kenapa? Kat sini ada perbualan dia. Kat sini dia ada beritahu pokok-pokok itu saya siram lewat petang semalam. Hari ni 28, semalam maksudnya 27 hari bulan. Jadi apa yang dia buat? Menyiram pokok bunga pada waktu petang. Lepas tu dia menyiapkan kerja sekolah dan latihan matematik. Balik pada sini. Ni semua kerja sekolah telah siap. Latihan matematik yang ditinggalkan oleh ibu juga sudah saya siapkan. Maksudnya dia dah buat awal lagi. Maksudnya sebelum ibu dia pergi ke lapangan terbang, ibu dia telah berikan latihan matematik yang ditinggalkan oleh ibu supaya Seha siapkan. Kemudian 28 Oktober, apa yang Seha buat? Dia menyiram pokok bunga pada waktu petang. 28, 29, 30 pun dia tetap menyiram pokok bunga pada waktu petang. Kenapa? Kat sini Seha dia nyatakan nanti saya akan menyiramnya lagi. Maksudnya bukannya sehari dia akan siram. Maksudnya dia akan siram tiap-tiap hari. Esok dan lusa pun saya tidak akan lupa menyiramnya. Maknanya 28 hari ni. Esok 29. Lusa adalah 30 hari bulan. Maksudnya dia akan menyiram tiap-tiap hari. Kemudian 30 Oktober ni dia ada beritahu, Seha ada beritahu dia akan menjemput ibu di lapangan terbang. Sebab apa? Ibu dia pergi hanya 2 hari sampai lusa sahaja. Jangan lupa kami akan menjemput ibu di lapangan terbang pada pukul 5 petang. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan cikgu. Kamu boleh lengkapkan jawapan ini di dalam buku latihan jilid 2, kemudian hantar kepada cikgu. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita. Selamat belajar. Terima kasih dan jumpa lagi.